Kes baru COVID-19 di Malaysia melonjak kepada 691 kes. Kerajaan tidak akan laksana perintah kawalan pergerakan PKP dalam waktu terdekat. Juga sekatan perjalanan keluar masuk ke Sabah bermula 12 Oktober ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Penularan COVID-19 dalam negara terus merekodkan angka tertinggi dengan 691 kes dilaporkan hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes itu di Malaysia sebanyak 13,504 kes dengan kebolehjangkitan meningkat kepada 2,936 kes. 4 kematian juga direkodkan termasuk melibatkan seorang bayi berusia 1 tahun. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada 691 kes baru dilaporkan itu, 688 kes adalah penularan tempatan, manakala 3 lagi kes import. Lebih separuh jumlah kes iaitu 397 kes dari kluster Tembok Kedah. Di Sabah pula, 219 kes direkodkan dari zon merah iaitu kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB secara pentadbiran. Selangor menjadi negeri ketiga kes terbanyak iaitu 38 kes. Kesemua kes positif dalam kluster Tembok yang merupakan kluster terasing di dalam kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara pentadbiran dan di dalam penjara. Ini bermakna mereka terasing daripada komuniti. Daripada 688 kes tersebut, juga dimaklumkan sekali lagi bahawa terdapat 394 kes adalah merupakan kes yang dikesan daripada kluster Tembok, iaitu di penjara di Kedah, iaitu meliputi 57% daripada jumlah keseluruhan kes pada hari ini. 4 kematian berkaitan jangkitan COVID-19 dilaporkan dengan kes termuda membabitkan bayi perempuan berusia 1 tahun. Kes dibawa mendapatkan rawatan di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sempurna pada 1 Oktober 2020. Keadaan kesihatan kes didapati merosot dan memerlukan bantuan pernafasan. Saringan COVID-19 didapati positif pada 5 Oktober 2020. Kes disahkan meninggal dunia pada 5 Oktober 2020 jam 4.25 petang. Jumlah kes kematian sehingga hari ini meningkat kepada 141 kes. 87 kes juga pulih hari ini, menjadikan jumlah kumulatif kes pulih sepenuhnya daripada COVID-19 sebanyak 10,427 kes. 2 kluster baru juga dikesan hari ini membabitkan kluster Batu di Perak yang sudah mempunyai 7 kes positif dan kluster Ramai-Ramai di Sabah yang sudah mempunyai 20 kes positif. Kerajaan tidak bercadang melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP sekali lagi kerana dikuatiri akan meruntuhkan sistem sosial dan ekonomi negara. Tegas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, keperluan buat masa ini hanya kawalan pergerakan di kawasan bersasar yang dikategorikan sebagai zon merah. Setakat hari ini kita tidak memikirkan soal melaksanakan perintah kawalan pergerakan di seluruh negara atau total lockdown. Langkah ini jika dilaksanakan sekali lagi boleh membawa kesan besar yang dikhawatiri akan meruntuhkan sistem sosial dan ekonomi negara. Na'udzubillah. Apa yang akan dilakukan oleh kerajaan ialah melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan secara bersasar di kawasan-kawasan yang dikenal pasti mempunyai kes-kes COVID-19 yang tinggi. Dalam perutusan khas yang disiarkan dalam Facebook rasminya hari ini, Tan Sri Muhyiddin berkata, dengan pertimbangan itu, aktiviti ekonomi dan sosial di kawasan yang tidak terjejas boleh diteruskan melalui amalan SOP yang ketat dan penguatkuasaan undang-undang yang tegas. Beliau yakin kesiapsiagaan sistem kesihatan ketika ini mampu menangani penularan COVID-19 tanpa perlu menutup sektor ekonomi seperti yang pernah dilaksanakan sebelum ini.
Mengulas mengenai penutupan sekolah pula, ujar beliau Kementerian Kesihatan akan memaklumkan kepada Kementerian Pendidikan langkah yang perlu diambil bagi menjamin kesihatan dan keselamatan murid, guru serta kaki tangan sekolah. Dan bermula 12 Oktober ini, Sekatan Perjalanan Keluar dan Masuk ke Sabah membabitkan pergerakan dari Semenanjung, Sarawak dan Labuan dikenakan selama 14 hari sehingga 25 Oktober. Larangan itu dikuat kuasa setelah mengambil kira peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri berkenaan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataannya bagaimanapun berkata, terdapat pengecualian khas diberikan kepada kes tertentu bagi pergerakan keluar Sabah. Ia membabitkan kes kecemasan, kematian, perkhidmatan perlu dan lain-lain yang perlu mendapat kebenaran dari polis di Raja Malaysia PDRM. Mereka yang mendapat kebenaran juga perlu menjalani ujian saringan COVID-19 setibanya di pintu masuk destinasi masing-masing. Sementara itu, bagi pergerakan masuk ke Sabah, kebenaran hanya diberikan kepada 6 kategori iaitu rakyat Sabah yang memegang MyCard kod H serta pasangan, pekerja bidang perkhidmatan perlu yang mempunyai pas immigration, termasuk pelajar bukan rakyat Sabah yang mempunyai kad atau pas pelajar daripada immigration. Manakala bagi anggota perkhidmatan awam persekutuan yang berkhidmat di Sabah, pula perlu mendapatkan cop di Pejabat Immigration Sabah setelah masuk negeri berkenaan. Kebenaran untuk memasuki Sabah turut diberikan kepada pemastautin tetap Sabah yang memiliki MyPR kod H atau kad permit masuk atau endorsement permit masuk dalam pasport. Namun kesemua kategori terbabit perlu membuat permohonan kepada Jabatan Ketua Menteri melalui Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan untuk pertimbangan. Mereka juga perlu menjalani ujian saringan COVID-19 sebaik tiba. Sebarang pertanyaan lain boleh diajukan kepada Bilik Gerakan Bencana Negeri Sabah di talian 088 369 434. Di Kedah pula, semua aktiviti perniagaan melalui gerai jualan terbuka dan tertutup di Pasar Besar Jitra ditutup mulai semalam hingga Khamis ini bagi mengekang penularan COVID-19. Arahan turut membabitkan gerai buah, pasar pagi, perhentian bas dan tandas awam di Pekan Jitra 2. Tindakan undang-undang akan diambil sekiranya terdapat mana-mana peniaga yang ingkar dengan arahan berkenaan. Tinjauan pagi tadi mendapati pita pembahagi serta kon dipasang bagi menghalang pergerakan keluar masuk orang ramai. Manakala di Terengganu, Wisma Darul Aman ditutup 3 hari bermula hari ini selepas terdapat kaki tangan yang mempunyai kontak rapat dengan pesakit COVID-19. Semua kaki tangan kerajaan negeri dibenarkan bekerja dari rumah sepanjang tempoh penutupan itu dan mereka dikendaki kembali bertugas seperti biasa mulai Ahad ini. Bagi orang ramai yang mempunyai urusan penting dengan jabatan kerajaan di Wisma Darul Iman, mereka perlu menghubungi kaki tangan berkaitan untuk maklumat lanjut. Di Melaka, lain pula ceritanya. Apabila seorang lelaki orang kurang upaya OKU yang memakai gelang merah jambu ditahan ketika membeli belah di sebuah pasar raya. Suspek dilihat menyorokkan gelang berkenaan di bawah jam tangan sebelum disedari pengunjung lain. Hasil pemeriksaan mendapati lelaki itu masih dalam proses menjalani tempoh kuarantin bermula 30 September lalu hingga 15 Oktober ini. Dia juga gagal mengemukakan surat pelepasan perintah kuarantin selain turut mengakui masih belum membuat saringan COVID-19 kali kedua. Lelaki OKU itu dibebaskan dengan jaminan polis sehingga tamat tempoh kuarantin. Susulan ketetapan Kementerian Pengajian Tinggi untuk membenarkan pelajar yang telah tiba untuk terus kekal di kampus sementara menunggu arahan selanjutnya menerima sambutan baik pelajar. Hasil tinjauan kami mendapati rata-ratanya lebih selesa ditinggal di asrama memandangkan terdapat pelbagai kemudahan termasuk liputan jalur lebar. Menurut seorang pelajar jurusan penulisan taman sebuah universiti di Shah Alam Selangor, Nuraiman Suhaidi Nurizam, dia memilih untuk kekal berada di kampus bagi mempersiapkan diri sebagai pelajar tahun akhir. Kelas kami bermula pada minggu hadapan, pada hari Isnin hadapan, iaitu pada 12 hari bulan 10. Kelas kami secara ODL, Online Distance Learning. ODL ni
dia jadi satu mudah sekiranya kita berada di tempat yang mempunyai coverage line yang elok. Jadi kalau bagi macam rumah saya, line tak berapa elok, jadi itu sebab saya memilih untuk stay di college supaya saya mudah untuk ODL kelas di sini. Lain kat sini pun alhamdulillah UiTM pun ada sediakan wifi apa semua tu. Jadi kemudahan yang diberikan UiTM tu saya gunakan untuk memudahkan saya online kelas semua. Bagi pelajar jurusan Sains Komputer, Muhammad Al-Soleh Abu Hassan pula, selain kemudahan yang sedia ada, beliau bersyukur kerana kebajikannya sentiasa terjaga. Daripada segi pengurusan college, ada juga memberikan bantuan makanan apa semua, dan kami juga secara tak langsung terlibat lah. Maksudnya kita bantu juga untuk bagi kepada pelajar, dan alhamdulillah lah, maksudnya daripada segi kami lah kos yang pelajar, sedia maklum pelajar bila sebut pasal pelajar ni perlu memerlukan kos yang tinggi dan sebagainya. At least RM100 tu dapat meringankan beban kami lah. Kebanyakan pusat pengajian tinggi memberi pilihan kepada pelajar yang sudah mendaftar pada minggu lalu sama ada tinggal di asrama atau terus menetap di kediaman disediakan. Difahamkan ada juga institusi yang menyediakan pusat kuarantin kepada pelajar dari kawasan berisiko tinggi bagi mengelak penularan COVID-19. Kembali bertemu. Seorang bekas Ketua Penolong Setiausaha KPSU ditahan reman 7 hari kerana disyaki menerima rasuah bagi satu tender kementerian bernilai RM118 juta. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Magistrate Putrajaya ke atas lelaki berusia 42 tahun itu yang bermula hari ini hingga 12 Oktober depan. Menurut sumber, suspek ditahan ketika memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM semalam. Beliau disyaki menerima rasuah daripada syarikat-syarikat pembekal baja yang memasuki tender membekalkan baja di kementerian terbabit. Difahamkan tender itu telah diberikan kepada 3 syarikat milik individu yang sama dengan nilai tender berjumlah RM118 juta bagi tempoh 2 tahun dari tahun 2019 hingga 2020. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 16A-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Di Melaka pula, seorang penganggur dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Alor Gajah atas pertuduhan membunuh seorang rakan lelakinya bulan lalu. Mengikut pertuduhan, dia didakwa bersama 2 individu lagi yang masih bebas mencapai niat bersama membunuh Sua Chun Chai, 31 tahun. Perbuatan itu dilakukan di hadapan sebuah bengkel kenderaan di Jalan Industri Kecil dan Sederhana Pulau Sebang antara 14 September hingga 17 September lalu. Pasukan Gerakan Am PGA Batalion ke-7 mematahkan cubaan menyeludup hampir 2 juta batang rokok susulan penahanan sebuah lori di Jalan Beris Kubur Besar, Bajuk, Kelantan. Kenderaan itu diekori sejauh 40 km dari cabang 4 Tok Mek ditumpat ke Beris Kubur Besar sebelum ditahan jam 11 pagi. Hasil pemeriksaan pihaknya menemukan 197 kotak besar mengandungi 1.97 juta batang rokok seludup yang dianggarkan berjumlah 1.47 juta ringgit. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-I Akta Kastam 1967. Masih di Kelantan, kali ini Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri merampas 2 juta batang rokok seludup dengan nilai anggaran 1.5 juta ringgit. Modus operandi dilakukan melalui laluan laut menggunakan bot pancung yang dilengkapi enjin berkuasa tinggi serta diawasi tontok. Hasil keseluruhan rampasan termasuk 3 bot pancung dan sebuah lori dianggarkan bernilai 2.3 juta ringgit. Bala bukan sahaja mengindahkan pandangan tetapi berperanan sebagai kawalan ulat perosak pokok padi secara biologi. Malah pokok tumera yang kini giat ditanam di kawasan Tanjung Karang, Selangor turut membantu para petani mengurangkan kebergantungan kepada racun perosak. Kupasannya bersama Izzati Rizan dalam segmen Bijak Tani.
Siapa sangka bunga yang kembang setiap jam 8 pagi hingga tengah hari ini banyak kegunaannya. Malah jika anda pergi ke kawasan Tanjung Karang, Selangor, bunga ini banyak menghiasi petak-petak sawah yang kini menghijau. Menurut penolong pengarah bahagian pembangunan industri tanaman Selangor, Nur Fazlina Muhammad Razi, penanaman pokok tunira di kawasan itu dimulakan pada tahun 2016 di kawasan seluas 2 hektar. Pokok tunira ni dia ada sumber nektar, yang mana kita tahu nektar ni adalah sumber makanan kepada serangga. Jadi bila kita tanam pokok tunira ni di tepi-tepi sawah, serangga semula jadi ataupun kita panggil sahabat ladang akan datang termasuklah juga serangga yang boleh merosakkan padi. Dan apabila ada sumber makanan di tepi sawah padi ni, mereka akan bersaing lah, dan tentunya sahabat-sahabat ladang tu akan mengawal serangga perosak padi ni secara biologi lah. Jelasnya selain membantu penanaman pokok padi, pokok tunira juga boleh ditanam di kawasan tanaman lain seperti sayur-sayuran. Bagaimanapun, pihaknya memberitahu masih ramai tidak mengetahui keberkesanan pokok tunira sebagai kaedah biologi mengawal serangga. Bunga tunira ini menjadi tarikan yang menarik serangga-serangga baik untuk menjadi pemangsa kepada perosak tanaman padi. Selain mudah ditanam, bunga yang hanya kembang pada sebelah pagi ini turut mengindahkan kawasan pertanian. Bagi pesawah, penggunaan pokok tunira membantu menambahkan hasil padi. Malah kebergantungan kepada racun perosak hanya 10% berbanding sebanyak 30% sebelum ini. Saya dah tanam tu ada perubahan lah daripada serangan-serangga di sawah-sawah. Nah, sebelum kita tanam bunga tunira ni, dia penyakit perosak datang sama juga, tapi bila guna ada nampak kesan berkurangan lah, sebab serangga-serangga tu akan lebih kepada bunga tunira. Saya amat mengalu-alukan lah kepada petani-petani di sawah, mana-mana sawah lah, bukan kata kawasan badak laut saja, untuk menanam pokok-pokok bunga tunira ni supaya dapat menarik serangga makhluk-makhluk perosak ni daripada menggunakan racun sebenarnya. Setakat ini, 3 jenis pokok tunira popular di negara ini, iaitu tunira sabulata, tunira ulmifolia dan tunira diffusa. Izzati Rizan, Bijak Tani, Berita TV9. Myanmar sedang membuat persiapan untuk memastikan pilihan raya umum akan datang dapat dijalankan dengan aman dan selamat di tengah-tengah penularan wabak COVID-19. Penasihat negara Aung San Suu Kyi dipetik berkata kerajaan akan menjalankan 3 sesi latihan sebelum hari pilihan raya untuk memastikan ia berjalan dengan lancar. Perancangan juga sedang dibuat untuk rakyat yang dikuarantin dan bagi mereka yang berada di hospital. Pilihan raya umum Myanmar 2020 akan diadakan pada 8 November depan. Manakala penggal 5 tahun pemerintahan Liga Nasional Demokrasi LNLD bakal tamat pada Mac 2021. Setakat tengah hari tadi, Myanmar mencatatkan lebih 18,000 kes COVID-19 dengan 444 kematian. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menganggarkan 10% penduduk dunia sudah dijangkiti COVID-19, jauh lebih tinggi berbanding statistik rasmi. Badan Dunia di bawah naungan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB itu juga mahu menyegerakan rembakan dalaman institusi supaya lebih bersedia menangani cabaran akibat virus berkenaan. Sehingga kini lebih daripada 35.5 juta kes COVID-19 direkodkan di seluruh dunia, termasuk sekitar 1.04 juta kematian. Namun WHO kini menganggarkan sekitar 10% daripada 7.8 bilion penduduk dunia sudah dijangkiti, iaitu lebih 20 kali ganda jumlah rasmi sejak virus itu pertama kali muncul di China akhir tahun lalu. Tahap jangkitan berbeza antara bandar dan luar bandar, berbeza antara kumpulan yang berlainan. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF meluluskan bantuan kecemasan baru kepada 28 negara termiskin di dunia. Bantuan itu bertujuan bagi mengurangkan beban hutang
sekaligus lebih berupaya menangani kesan pandemik COVID-19. Pendekatan itu membolehkan sumber kewangan sedia ada disalurkan bagi tujuan kecemasan perubatan dan bantuan kemanusiaan lain ketika pandemik COVID-19. Antara negara terbabit dalam bantuan fasa kedua kali ini termasuk Afghanistan, Yaman, Nepal dan Niger. Bantuan pembayaran hutang itu disalurkan melalui tabung amanah menangani bencana dan bantuan CCRT yang membolehkan IMF menyediakan geran kepada negara termiskin dan paling terkesan akibat bencana alam atau krisis kesihatan. Geran CCRT dijangka disediakan untuk tempoh 2 tahun sehingga pertengahan April 2022 dengan anggaran bantuan $959 juta atau 3.97 bilion ringgit. Sukan, selepas Johor Darul Ta'zim mengesahkan gelaran juara 7 musim berturut-turut, saingan Liga Super kini terarah kepada perebutan kedudukan naib juara. Berbaki satu perlawanan sahaja lagi, Kedah memintas Perak yang berada di tempat kedua selepas mencatat kemenangan berharga 1-0 ke atas Melaka. Aksi pusingan ke-10 di antara Kedah dan Melaka dimainkan lewat berikutan penundaan perlawanan daripada gelanggang asal di Stadium Darul Aman ke Stadium KLFA malam semalam akibat situasi semasa penularan COVID-19. Skuad Lang Merah berjaya memimpin permainan melalui jaringan Muhammad Syakir Hamzah pada minit ke-19. Bukan yang tidak berubah hingga separuh masa pertama berakhir menyaksikan kedua-dua pasukan berusaha menukar keadaan selepas rehat. Namun, Kedah dan Melaka saling buntu menghasilkan penyudah berkesan. Keputusan 1-0 berjaya dipertahankan skuad Kedah hingga tamat permainan untuk mengutip 3 mata yang melonjakkan kedudukan mereka ke tangga kedua mengumpul 19 mata, 1 mata depan Perak. Sementara ianya kekalahan keempat Melaka musim ini dan kekal di posisi ke-8 Liga. Sekian berita TV9, sebelum berpisah saksikan aksi motosikal di Kepulauan Aruba sekitar Laut Caribbean. Saya Amin Ahid Abdul Rahim. Assalamualaikum dan sampai jumpa.